Didik TV KPM. Bertemu kembali kita dalam Didik TV KPM bersama dengan Cikgu Atha dan juga saya Irfan Syahmi, tentunya untuk mata pelajaran sains tahun 6 dengan tajuk kita pada hari ini, faktor pertumbuhan mikroorganisma. Jadi Cikgu, untuk segmen kali ini, apa pula yang akan kita diskusi? Silakan. Okey, jadi pada kali ini kita akan membincangkan tentang kegunaan mikroorganisma dan juga keburukan mikroorganisma. Okey. Jadi, yang pertama, kegunaan mikroorganisma ialah dari segi pembuatan makanan. Banyak, Irfan, sebenarnya makanan-makanan yang kita memerlukan mikroorganisma. Di antaranya ialah dalam membuat keju, lepas tu kita juga gunakan dalam pembuatan yogurt dan juga untuk membuat roti serta tapai. Selain daripada itu, Irfan, kita juga gunakan mikroorganisma dalam penghasilan ubat-ubatan. Okey. Sebagai contoh, kita nak hasilkan antibiotik Antibiotik, okey. ataupun penicillin. Okey, dia untuk menghalang pertumbuhan bakteria yang berbahaya. Jadi kita gunakan mikroorganisma untuk menghasilkannya, Irfan. Irfan dengar betul-betul. Selepas ni, Irfan perlu melakukan sedikit latihan. Ada latihan selepas ni? Okey, tak apa, Irfan akan fokus dulu. Cikgu, teruskan. Yang seterusnya, setengah fungi dan bakteria ataupun virus digunakan dalam menghasilkan vaksin. Saya nak cerita sikitlah macam mana penghasilan vaksin ni. Baik. Biasanya, secara asasnya vaksin yang telah dilemahkan dimasukkan dalam badan manusia supaya badan mengenal pasti virus tersebut untuk kita pertahankan badan kita pada masa akan datang. Sekiranya Maksudnya, virus menyerang kita. Okey, masukkan virus yang telah dilemahkan. Ya, betul. Okey. Itulah salah satu vaksin yang kita gunakan. Baik. Okey, seterusnya kegunaan mikroorganisma ialah penghasilan baja organik. Murid-murid, penghasilan baja organik. Contohnya ialah tinja haiwan. Dah dicampurkan dengan serbuk kayu dan diuraikan bakteria bagi menghasilkan baja. Dan yang terakhir sekali untuk kegunaan mikroorganisma ialah perawatan sistem kumbahan. Kita nak rawat sistem kumbahan juga, kita perlukan bakteria untuk mereputkan tinja-tinja yang ada tu. Okey. Tinja ni ialah najis Najis, manusia kan. Baik. Okey, dan menguraikan sisa organik yang terdapat di dalam loji kumbahan. Jadi jangan kita ingat mikroorganisma ni berbahaya saja, Betul. tetapi ia juga ada kegunaannya, Irfan. Ada kebaikannya. Ya, ada Okey. kebaikannya, tepat. Baik, seterusnya kita belajar juga tentang keburukan mikroorganisma. Yang pertama, ia merosakkan makanan. Jadi Irfan kena ingat bahawa semua makanan akan rosak apabila kita dedahkan kepada mikroorganisma. Yang kedua, akan mereputkan gigi. Mereputkan gigi. Aduh. Gigi jadi rosak, Irfan. Tak nak. Bakteria pada mulut ni sebenarnya bila dia melakukan proses hidup dia akan menghasilkan asid. Okey. Asid yang dihasilkan inilah yang boleh mereputkan gigi kita. Jadi sebelum tidur kita perlu membuang sisa-sisa makanan ni Kita kena supaya berus gigi. bakteria ni tak boleh membiak dalam mulut dan gigi kita tidak reput. Baik, sebab kita nak gunakan senyuman kita ni untuk jangka masa yang lama, Cikgu. Macam Irfan punya gigi yang menarik nampak je. Sebab dijaga dengan baik dan kita menyingkirkan bakteria. Tak boleh singkir semua, tapi sekurang-kurangnya kita dapat mengurangkan bakteria dalam Sama mulut. macam Cikgu lah, senyum pun manis je. Okey, baik, terima kasih Cikgu. Seterusnya, ia juga boleh menyebabkan kerosakan makanan. Contohnya kalau kita minum susu yang rosak tadi, apa jadi? Kita akan sakit Celik perut. berik, sakit perut. Biasanya disebabkan oleh bakteria yang bernama Salmonella. Salmonella. Dan juga ia juga boleh merosakkan tanaman. Fungi yang tumbuh pada daun akan mengganggu proses fotosintesis. Dia block. Dia tutup pada permukaan dan akhirnya tumbuhan boleh jadi mati. Layu. Dan yang terakhir sekali, ia boleh menyebabkan pelbagai penyakit, Irfan. Di antaranya ialah influenza. Ataupun sesama lah. Kalau bahasa biasanya, disebabkan oleh virus. Okey, beguk. Yang ada bengkak dekat bawah ni. Betul, yang besar dekat sini. Disebabkan oleh virus. Okey, seterusnya ialah kurap. Yang pada tangan-tangan kita merah-merah. Okey, disebabkan oleh fungi. Itu disebabkan tidak menjaga kebersihan, Cikgu, kan? Selalunya? Salah satu faktornya. Tapi boleh dirawat lah. Boleh dirawat. Dan juga campak ataupun demam campak. Iaitu penyakit yang disebabkan oleh virus. Di mana kulit kita ada merah-merah. Okey, ada bintik-bintik. Jadi inilah keburukan mikroorganisma. Jadi Irfan dah dengar kebaikan dan keburukan mikroorganisma. Apa kata Irfan laksanakan tugasan Irfan di sebelah sana untuk memadankan kebaikan dan keburukan mikroorganisma. Jadi kita akan mulakan dulu dengan kebaikan. Irfan akan lihat yang pertama. Okey, kebaikan yang kita tadi adalah pertama penghasilan baja organik.
Okey. Okey. Yang kedua, perawatan sisa tumbuhan. Yang ketiga, pembuatan makanan. Yang keempat, penghasilan ubat-ubatan. Dan okey, selesai kebaikan. Okey. Baik, untuk keburukan pula, yang pertama kita melihat mikroorganisma ini dapat mereputkan gigi. Okey, membuatkan kita keracunan makanan dan boleh menyebabkan penyakit berjangkit misalnya seperti COVID-19, cikgu. Betul. Betul. Okey, seterusnya merosakkan tanaman sekiranya ada fungi dan yang terakhir adalah merosakkan makanan. Okey. Okey. Sekarang ni masa untuk saya makan. Okey, saya semak Cikgu sekarang. silakan. Okey, kebaikan. Okey, cikgu tengah tengok, cikgu tenung jawapan Irfan sekarang ni. Betul ke ni kan? Betul lah Betul Irfan. semua. Kebaikan dan keburukan tepat. Nampaknya murid-murid di rumah juga diharapkan dapat ingat apakah keburukan dan juga kebaikan mikroorganisma. Baik cikgu, terima kasih untuk semakan tadi dan sekarang ini sepanjang 1 jam ini dah banyak Irfan belajar dengan cikgu dan mungkin cikgu boleh lakukan rumusan untuk topik kita pada hari ini, silakan. Okey, pada akhir siaran kita pada hari ini, nampaknya Irfan telah dapat melakukan eksperimen dalam menentukan 5 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Irfan dapat lakukan dengan baik. Terima kasih. Yang kedua, dapat memerihalkan kebaikan dan keburukan mikroorganisma dalam kehidupan seharian kita. Okey. Itu yang kita telah belajar secara keseluruhannya pada hari ini, Irfan. Baik, dan bagaimana cikgu dari segi pentaksiran keseluruhan Irfan sebagai murid cikgu hari ini? Okey, pada hari ini saya boleh katakan Irfan sangat cemerlang. Jadi saya letakkan Irfan sangat baik pada hari ini. Memandangkan Irfan dapat lakukan 5 buah eksperimen, dapat lakukan kesemua aktiviti kita pada hari ini dengan cemerlang sekali. Jadi berapa bintang untuk Irfan, cikgu? 5 bintang, 5 Irfan. bintang untuk Irfan. Terima kasih, terbaik. cikgu. Dan di mana rakan-rakan Irfan boleh dapatkan latihan pengukuhan, cikgu? Seperti biasa, murid-murid boleh mendapatkan segala latihan di Sumberku, portal Sumberku. Baiklah cikgu. Terima kasih lagi sekali kepada Cikgu Adha atas perkongsian ilmu untuk hari ini, tentunya untuk topik kita iaitu faktor pertumbuhan mikroorganisma. Dan sebelum kita tinggalkan anda untuk episod kali ini, seperti biasa Cikgu Adha ni akan melakukan satu persembahan khas iaitu nyanyian dengan lagunya untuk hari ini adalah lagu mikroorganisma. Jadi cikgu, kita mulakan di hadapan. Silakan. Ya. Kalau nak belajar faktor pertumbuhan mikroorganisma amat mudah saja. Cerita sana sini hingga isinya diminda. Faktor yang pertama, suhu yang sesuai. Faktor yang kedua, kehadiran air. Faktor ketiga pula, keasidan sesuai. Bukan setakat itu, faktor-faktor yang ada, faktor seterusnya, kehadiran nutriennya, faktor yang terakhir pula janganlah kau lupakannya, airnya udara. Ingatlah kawanku, maka lengkaplah semuanya. Pam 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 pam, oh amai-amai belalang kupu-kupu. Pertumbuhan mikroorganisma bukan satu, kambing biri-biri sudah datang dari Jawa. Faktor-faktor ini ada 5 semuanya. Buai laju-laju, buai sampai pokok sena.